Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan bahawa tidak akan berlaku sesuatu itu kalau bukan dengan izin dan kehendak Allah jua. Tegas Baginda, demikian itulah yang sudah berlaku ke atas negara Brunei Darussalam. Dalam titah perutusan khas bagi tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi yang disiarkan melalui radio dan televisyen, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara Brunei Darussalam dapat menikmati keadaan selamat, yakni sunyi daripada jangkitan coronavirus selama lebih setahun. Namun pada 7 hari bulan Ogos 2021, kita tiba-tiba dikejutkan oleh jangkitan tempatan yang membabitkan 7 individu. Jangkitan ini meningkat pada hari-hari berikutnya yang tentu saja menambahkan kebimbangan. Tetapi kita selaku umat yang berakidah tetap sahaja menaruh harapan bahawa Allah akan memperkenankan doa kita untuk membersihkan semula bumi Darussalam ini daripada wabak coronavirus, insya-Allah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, selaku umat yang berakidah, kita memahami bahawa tiada turun sesuatu bala melainkan hanya kerana dosa jua, dan tiada berundur bala itu kecuali dengan taubat atau istighfar sahaja. Ini dari sejak lama lagi telah pun diisyaratkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Hud ayat 52 tafsirnya. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya Dia menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat, yakni rahmat, dan akan menambahkan lagi kekuatan kamu di samping kekuatan yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangi suruhanku dengan terus melakukan dosa. Inilah antara ayat istighfar yang menggalakkan kita supaya bertaubat. Dan manakala taubat itu telah berlaku, maka Allah pun berjanji akan menurunkan rahmat-Nya, termasuk insya-Allah dengan menarik balik bala bencana dan penyakit, bahkan akan menambahkan lagi kekuatan kita yang sedia ada. Adapun kekuatan itu di sini boleh saja disebut sebagai kesihatan, kemakmuran dan keselamatan, insya-Allah. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan, selaku hamba Allah, umat Islam janganlah malu mengaku berdosa dan berat untuk bertaubat. Kita tidak tahu berapa banyakkah dosa kita, sama ada yang dilakukan secara sedar atau tidak sedar. Semua itu pembasuhnya hanyalah satu sahaja, yaitu istighfar atau taubat. Kalau membasuh tangan dengan air atau sanitizer, tetapi membasuh dosa adalah dengan istighfar dan taubat. Maka marilah sama-sama kita munajat, mengikhlaskan diri dan merafakkan tangan ke langit berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya kami ini sudah terlanjur mengkufuri nikmat-Mu dengan kelakuan-kelakuan kami yang Engkau tidak redai. Maka Engkau ampunkanlah kami dan kasihanilah kami dengan menarik balik wabak coronavirus daripada negara kami.
Ya Allah, mohon supaya Engkau bersihkan negara kami ini daripada wabak sebersih-bersihnya. Amin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Lala Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia. Setiap majikan bertanggungjawab dalam memastikan para pekerja mematuhi setiap peraturan COVID-19 yang telah ditetapkan. Perincian mengenainya selepas petikan titah ini. ...65 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 852 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Terdapat tambahan kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 11 kes bagi kluster Champion 7, 9 kes bagi kluster Chonghua, 3 kes bagi kluster Base PHQ, 2 kes bagi kluster Dragon Boat, 1 kes bagi kluster Sempurna Enak, 1 kes bagi kluster ABCI, 1 kes lagi bagi kluster Al-Falah dan Fred Amin, 1 kes bagi kluster 635 dan 1 kes bagi kluster Total. Selain itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan. 10 kes baru pada hari ini telah dikaitkan dengan kes 762 yang dilaporkan pada 16 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster The Mall. 3 kes baru telah dikaitkan dengan kes 597 yang dilaporkan pada 13 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Eker. Sementara itu, 4 kes import telah dicatatkan pada hari ini. Kes 811, 814 dan 815 telah tiba dari Manila pada 4 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684. Kes 825 ialah seorang kanak-kanak berumur 1 tahun yang merupakan salah seorang anak kepada satu keluarga yang telah tiba dari Nigeria melalui Kuala Lumpur pada 30 Julai 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 874. Ahli-ahli keluarga yang lain seramai 4 orang telah pun disahkan positif pada 9 Ogos 2021. Manakala terdapat 18 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah mendapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, tidak ada kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kekal sebanyak 333 kes. Ini bermakna terdapat 516 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 2 kes masih berada dalam keadaan kritikal, yang mana kedua-duanya masih memerlukan bantuan pernafasan, dan 7 lagi kes di bawah pemantauan rapi di Pusat Pengasingan Kebangsaan.
Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,310 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 179,420 ujian. Di sini, saya juga ingin menasihatkan kes-kes yang didapati positif dan sedang bersiap untuk dipindahkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan untuk merujuk kepada information sheet yang telah disediakan bagi mengetahui senarai barang-barang keperluan semasa berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Senarai ini boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyuruh kepada semua barisan hadapan supaya sentiasa kuat dan tabah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan demi untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalas segala jasa dan pengorbanan habis kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Merujuk kepada beberapa gambar yang tular melalui laman media sosial baru-baru ini mengenai sekumpulan warga negara asing yang membuat perkumpulan ramai, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menekankan adalah menjadi tanggungjawab setiap majikan untuk memastikan para pekerja mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hari ini, Jabatan Perdana Menteri ingin menegaskan sekali lagi kepada orang ramai, terutamanya pemilik-pemilik syarikat di negara Brunei Darussalam, adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap majikan, sama ada syarikat ataupun persendirian, untuk memastikan supaya pekerja-pekerja masing-masing mematuhi peraturan-peraturan dalam menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat di negara ini. Strategi Kementerian Kesihatan iaitu bersama melindungi negara kita ini. Ini melibatkan semua pihak yang berada di negara Brunei Darussalam pada masa ini. Sama ada warga negara tempatan maupun warga negara asing supaya turut sama-sama memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam dengan mematuhi protokol kesihatan dan garis panduan yang telah ditetapkan. Jika ada warga negara asing masih kurang faham dengan peraturan dan garis panduan kesihatan terkini, ada baiknya bagi pihak-pihak majikan untuk menerangkan lebih terperinci kepada mereka bagi mengelakkan perkara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua juga mengingatkan syarikat-syarikat perniagaan dan pengangkutan ataupun transport operator yang berdaftar di negara ini yang telah diberi kebenaran mengangkut dan menghantar barangan import dan ekspor supaya mematuhi protokol kesihatan. Pihak berkuasa negara Brunei Darussalam tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu dan majikan yang didapati melanggar atau enggan mematuhi mana-mana peraturan atau garis panduan yang telah dikeluarkan dan dikuatkuasakan dengan dikenakan denda di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Ke arah ini, semua pihak perlulah sama-sama memikul tanggungjawab dalam menghalang penularan wabak penyakit COVID-19 di negara ini, serta memberikan kerjasama sepenuhnya dalam mematuhi prosedur operasi standard ataupun standard operating procedure yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Berikutan sesi persekolahan penggal ketiga yang akan bermula esok 18 Ogos 2021, Menteri Pendidikan menjelaskan pengajaran dan pembelajaran di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama akan dilaksanakan secara dalam talian atau online sehingga pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Ini adalah bagi memastikan kesihatan dan keselamatan para pelajar dan warga sekolah terjaga serta terhindar dari sebarang kemungkinan jangkitan. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan juga mengambil maklum mengenai keadaan di mana terdapat pelajar-pelajar yang mempunyai akses terhad
kepada internet dan peranti seperti komputer riba dan tablet. Dalam hal ini, pengajaran dan pembelajaran akan dikendalikan melalui platform media sosial atau mana-mana aplikasi telekomunikasi yang bersesuaian seperti permakluman dan pemberian bahan pembelajaran melalui telefon bimbit agar pelajar-pelajar dapat belajar secara fleksibel mengikut jangka masa yang diberikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga menyiarkan rancangan TV pendidikan sebagaimana yang dilaksanakan sebelumnya. Penyiaran yang akan dibuat melalui saluran TV, radio, televisyen Brunei ini berperanan sebagai sokongan tambahan kepada pengajaran dan pembelajaran. Rancangan akan disiarkan setiap hari persekolahan dan jadual siaran rancangan tersebut akan dikongsikan melalui platform media sosial resmi Kementerian Pendidikan. Dalam masa yang sama, sekolah-sekolah akan terus mengaktifkan business continuity plan masing-masing bagi menjaga kesejahteraan guru-guru dan warga sekolah dengan mengarahkan semua guru-guru dan warga sekolah untuk bertugas dari kediaman masing-masing, iaitu work from home, seperti mana yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perdana Menteri bermula dari Rabu 18 Ogos 2021 hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pelaksanaan kaedah work from home ini bagi pihak sekolah adalah diselaraskan dengan kaedah flexible working arrangement untuk semua warga perkhidmatan awam. Mengenai peperiksaan-peperiksaan yang akan berlangsung pada tahun ini, Menteri Pendidikan menjelaskan peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR yang dijadual bermula hari Khamis 14 Oktober 2021 ditunda ke hari Selasa 16 November 2021. Perubahan tersebut tertakluk kepada perkembangan situasi penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge International General Certificate of Secondary Education atau IGCSE, Brunei Cambridge General Certificate of Education BCGCE, O-Level, AS dan A-Level pula adalah masih dalam penelitian dan perundingan bersama badan-badan peperiksaan yang berkenaan. Bagi peperiksaan akhir tahun juga, ianya akan ditunda atau dibatalkan tertakluk pada perkembangan keadaan penularan jangkitan COVID-19. Kementerian Pendidikan akan mengungsikan maklumat terkini mengenai peperiksaan tersebut dari semasa ke semasa melalui saluran resmi Kementerian Pendidikan. Pada sidang ini juga dimaklumkan bahawa Majlis Sambutan Hari Guru, Majlis Convocation, Pesta Konvo bagi Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Universiti Teknologi Brunei tahun 2021 adalah ditangguhkan pelaksanaannya ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sementara itu menyentuh mengenai impak dari pembelajaran secara dalam talian, Menteri Pendidikan berkata meskipun sekolah telah ditutup selama 3 bulan pada tahun lalu, namun keputusan bagi peperiksaan penilaian sekolah rendah dan peperiksaan peringkat O dan A telah menunjukkan peningkatan yang amat menggalakkan. Jelas Yang Berhormat, kajian telah dibuat yang mana antara penyumbang kepada peningkatan tersebut adalah tumpuan terhadap segi pengajaran dan pedagogi yang aktif semasa mengajar dalam talian. Mengulas mengenai guru dan pelajar yang sedang menjalani kuarantin, Yang Berhormat menjelaskan ini tertakluk kepada keadaan kesihatan mereka dan kemudahan bagi pembelajaran secara dalam talian agar pelajaran para pelajar tidak terjejas dan guru-guru pula dapat melaksanakan tugas masing-masing. Walau bagaimanapun, jika kesihatan mereka tidak mengizinkan, mereka adalah dikecualikan. Kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund kini berjumlah RM111,121.11. Orang ramai boleh membuat sumbangan secara sukarela ke COVID-19 Relief Fund bagi membantu pihak kerajaan memberi peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Sumbangan boleh dibuat melalui pemindahan terus secara dalam talian ke akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Pelbagai pihak terus memberikan sumbangan kepada Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membantu kerajaan
menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Penderma terdiri daripada JT Ong Construction Sendirian Berhad, Najdah Rahman, Syarikat Ong Marble Trading, Camilla Construction Sendirian Berhad, Lausan Hardware, Syarikat Perkhidmatan Syifa Al-Barakah, SC Izwandi Izman, Hajah Mas Laila Haji Mohdi, Syarikat Little Bin dan Datin Hajah Salma binti Haji Hanafiah. Orang ramai berhasrat untuk memberikan sumbangan, hubungi Pusat Operasi Kecemasan melalui talian 729-5712. Bacaan surah Yasin mula disiarkan di seluruh radio dan TV RTB bermula pukul 7 malam. Ia sebagai usaha negara melalui pendekatan vaksin ketuhanan untuk mengajak orang ramai dalam sama-sama merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam dapat membendung penularan wabak COVID-19. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Orang ramai di negara ini turut sama membaca surah Yasin yang disiarkan oleh RTB. Diungkayahkan oleh Radio Televisyen Brunei dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bacaan surah Yasin akan disiarkan setiap hari pukul 7 malam serentak di semua saluran radio dan TV. Dengan pendekatan vaksin ketuhanan seperti bacaan surah Yasin di samping perisai bersepadu termasuk patuh kepada setiap arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh kerajaan, insya-Allah bumi Darussalam ini akan dapat membendung penularan wabak COVID-19 bersama melindungi. Aziz Ahmad untuk berita RTB. Sejak wabak COVID-19 disahkan lagi di negara Brunei Darussalam pada 7 Ogos lalu, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan beberapa tindakan bagi membendung penularan wabak tersebut. Antara pendekatan yang digunakan adalah dengan menyarankan seluruh rakyat dan penduduk di negara ini melazimkan diri membaca surah Yasin selain surah-surah pilihan lain di dalam Al-Quran. Saya usaha dari Kementerian Hal Ehwal Ugama dan RTB untuk menyiarkan bacaan surah-surah Yasin dan doa itu adalah sangat bagus. Ini adalah cara kita ni untuk satu melawan wabak pandemik COVID-19 ni, dan yang kedua ialah untuk kita ni sama-sama rasa ketenangan, dan yang ketiga membaca Yasin itu adalah ubat untuk segala penyakit. Inisiatif yang baik yang patut disahut oleh masyarakat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Kerana apa? Selain daripada kita ni mematuhi arahan daripada pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, kita ni meningkatkan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama berdoa dan mengamalkan bacaan surah Yasin ini bersama ahli keluarga bis kita di rumah. Nyorang sebentar kita ni stay at home ya. Kita ni teranah di rumah, sama-sama kita ni mengamalkan bacaan surah Yasin. Semoga usaha sedemikian iaitu dengan membaca surah Yasin, insya-Allah negara kita ni semakin orang kena angkat segala penyakit, diberikan kesembuhan kepada pesakit-pesakit. Dapat memberi kesedaran lagi kepada orang ramai dan sekaligus dapat mengajak orang ramai untuk bermunajat dan mendekati lagi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ramai boleh mengikuti melalui siaran bacaan Yasin dari RTB dan boleh mula belajar untuk mengamalkannya. Selain daripada itu, usaha ini menggemakan lagi siaran RTB dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi memohon perlindungan dari wabak COVID-19, An-Nagom Enterprise juga tidak ketinggalan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa tolak bala secara dalam talian. Majlis seumpamanya juga pernah diadakan semasa negara dilanda penularan wabak COVID-19 pada tahun lalu melalui Instagram Live. Sambutan yang menggalakkan dari orang ramai menyebabkannya diteruskan pada kali ini.
Diadakan secara dalam talian menerusi Instagram Live adalah bagi mengelakkan perkumpulan ramai dan mencegah penularan COVID-19. Majlis yang diadakan setiap malam itu juga mampu menjadi aktiviti dalam fasa teranah di rumah. Di samping menambah amal ibadah, acara ini juga bertujuan untuk meluangkan masa bersama keluarga dengan aktiviti yang berfaedah. Marilah kita ni sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita ni dengan mengikuti apa jua arahan daripada pihak kerajaan. Seperti arahan untuk teranah di rumah, jangan berjaur kalau ada keperluan. Jaga kebersihan dan ambil suntikan vaksin demi menjaga salah satu maqasid syariah iaitu hifzun nafs, menjaga nyawa kita ni dan juga nyawa orang lain. Bagi orang ramai yang berminat untuk menyertainya, ikuti Instagram an.nagom. Persatuan Astronomi Brunei Darussalam PABD dan Persatuan Astronomi Nepal NASO menjalinkan kerjasama dalam projek sains masyarakat melalui Memorandum Persefahaman MOU selama 15 tahun. Ia adalah bagi menyampaikan dan melaksanakan secara kolaboratif 4 bidang utama dalam astronomi, iaitu komuniti saintifik di antara 2 buah negara yang kokoh, hasil kajian dan penemuan saintifik baru, pembangunan kapasiti melalui peningkatan interaksi dan latihan ilmiah, dan penganjuran lain-lain projek astronomi. Majlis penandatanganan MOU diadakan secara maya. MOU ditandatangani oleh Awang Haji Mahadi bin Haji Tahir yang di-Pertua PABD dan Suresh Bhattarai, Pengerusi Eksekutif NASO. Melalui MOU tersebut, kedua-dua pihak bersetuju untuk menggunakan data astronomi dalam bidang pendidikan, bidang pembangunan dan kegiatan masyarakat. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk perkongsian sumber, jaringan dan kepakaran demi kemajuan serta pembangunan bidang astronomi di kedua-dua negara. Beberapa kaunter perkhidmatan dan pembayaran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kini ditutup sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kecuali bagi beberapa perkhidmatan. Perkhidmatan yang terjejas termasuk kaunter di Ibu Pejabat Lapangan Terbang Lama Berakas iaitu kaunter pembayaran am, kaunter pembayaran dan kaunter unit pengurusan tapak pertanian, kaunter pemeriksaan dan penerimaan padi di pejabat daerah-daerah, kaunter seksyen pengurusan import komoditi pertanian, kaunter pengurusan permohonan sijil kesihatan haiwan, sijil kesihatan tumbuhan dan ekspor permit dan penghantaran sampel. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat perjanjian dan mengambil atau menghantar sebarang dokumen ke pejabat-pejabat berkenaan hendaklah sentiasa menggunakan sungkup muka, mengimbas kod QR, menjaga penjarakan fizikal dan sentiasa mengamalkan kebersihan.